Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim la hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah bagi kita meneruskan pembacaan kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i yang kita berada di penghujung jilid yang pertama, iaitulah bagi hal yang membicarakan tentang janazah. InsyaAllah muka surat 574, iaitulah tajuk 3.0, perkara yang sunat dilakukan kepada orang Muslim selepas mati. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang sunat dilakukan kepada orang Muslim selepas mati apa dia? Mana dah meninggal lah ni. Tadi yang sebelum ni kita baca dalam keadaan dia nazak, dalam keadaan sakaratul maut. Sekarang maut sudah datang menjemput. Lalu bila meninggal, apa yang sunat kita buat? Kena faham sunat dibuat. Dia tak masuk wajib lagi. Sunat dulu. Apa dia? Apabila seseorang mati dan keluar rohnya, sunat dilakukan perkara-perkara yang berikut. 1. Memejamkan kedua belah matanya dan mengikat dagunya supaya mulutnya tidak terbuka. Hal ini berdasarkan hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Salamah radhiyallahu anhu wa qad syaqqa basaruhu ay syakhasa fa aghmadahu. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi jenazah Abu Salamah radhiyallahu anhu yang matanya terbuka, lalu baginda memejamkannya. Baik, hadis riwayat Muslim. Maksudnya, kebanyakan si mati ataupun orang meninggal, kebanyakan matanya tidak tertutup rapat. Ada yang matanya tertutup rapat. Banyak dah juga yang tutup rapat ni. Cerita selalu kita jumpa matanya tidak tertutup rapat. Berdasarkan hadis riwayat Muslim ni, Nabi menziarah jenazah seorang sahabat, iaitu Abu Salamah. Lalu Nabi melihat matanya terbuka. Bila matanya terbuka, Nabi tutup mata dia. Macam mana cara nak tutup? Adakah dijahit? Kan? Tutup tu kita tolak pelan-pelan. Mata tu kita tolak pelan-pelan. Tolaklah apa cara pun, dengan cara yang lembut dan bersopan santun, menghormati jenazah. Tolak dengan tangan pelan-pelan. Jangan bila kita dah tolak dengan tangan, dia tak tertutup juga,
kita pergi ikat dengan kain. Sebab nak tutup mata. Itu kita tutup mata, bukan menutupkan mata dia. Jangan pula ambil kain hitam, pap, dah jadi mayat Zorro pula ni. Tak payah macam tu. Talak pelan-pelan dengan tangan. Itu yang Nabi buat. Satu, maknanya bila meninggal je, dah sah dah meninggal, kita tahulah meninggal ni macam mana kan. Kita pegang nadi sini semua kita dah tahu meninggal. Disahkan pula oleh daripada bahagian perubatan hospital ke klinik ke, kita tutup mata dia pelan-pelan. Kenapa kita buat macam tu? Wajib ke? Tak wajib, sunat. Sebab Nabi buat, kita buatlah. Nabi buat macam tu, maknanya bila kita buat, kita menghormati jenazah, kemudian kita buat perkara yang mendatangkan pahala kepada kita juga. Sebab benda tu Nabi buat. Satu. Yang kedua, melembutkan sendi kedua belah tangan dan kakinya serta anggota yang lain dengan senaman ringan. Kadang-kadang jenazah ataupun mayat ni adalah orang-orang tua yang uzur, ataupun hamba Allah yang terlantar sakit dalam tempoh masa yang lama. Bahasa mudah kita sebut, macam bahasa dekat tempat saya, dia sebut mati lari. Mati lari ni maknanya tangan dia duduk macam tu, contoh kan, duduk macam tu sampai dia meninggal, tangannya macam tu, tak boleh. Kadang lututnya bengkok macam tu. Dia berdiri lutut sambil tidur tu, lutut dia tak boleh bengkok. Kita cuba buat senaman ringan, fisio lah. Senaman tu macam orang meninggal, jangan buat macam orang hidup kan. Orang hidup kita tarik meletup-letup punya, kuruk-kuruk punya, jangan. Dia dah jadi jenazah, jangan buat dia macam tu. Tolak pelan-pelan. Senaman ringan kan dia sebut, senaman ringan, betulkan sendi-sendi dia ni, betulkan balik. Kalau kita tolak kaki dia tu kan, pong, dia naik balik, tolak balik, naik balik, jangan tu, dia tak mati lagi ni. Jangan tengok dia tak mati, dia memang tak maulah tu. Dan bila tak mau, biarlah dia dalam keadaan macam tu. Sebab ketika dia berada di dalam keadaan itu, kita baca kitab Sakaratul Maut kan, dia berada di dalam keadaan sakit. Kalau kita tekan dia, sakit, keadaan orang matilah. Dia ada dah dunia dia. Jadi bila kita tolak pelan-pelan, tak mau juga, biarlah dia macam tu. Cuma sunatnya kita betulkan sendi-sendi dia mengikut keadaan senaman ringan. Jangan kita paksa dia, push dia kuat-kuat, tak boleh. Dia dah jadi mayit ataupun mayat. Ketiga, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya tidak kembung yang boleh mencemarkan pandangan, dan sunat ditutup seluruh anggotanya dengan kain yang nipis. Sunat letak sesuatu yang berat di atas perutnya. Kita pun ambil bateri kereta lama tu letak atas perut. Boleh. Jangan buat perangai macam tu. Benda yang berat, yang logik akal lah. Contohnya kita ambil bantal pasir kecil kan, kain putih yang bersih, letak pasir sikit, pasir bersih sikit je, agak-agak berat, dan berat sikit lah, taklah berat sangat, letak untuk mengelakkan perut dia daripada kembung. Sebab bila perut dia kembung, orang tengok dia lelaki tapi kembungnya ngalahkan orang mengandung kan. Orang tengok, orang kata apa? Fitnah manusia kan. Manusia ni kalau buka cerita dia memang pandai lah, dan kona dia ni, mulalah bunyi kan. Dan kawan lama sama dia ni, habis semua di balun, harta anak yatim habis di balunnya. Fitnah kepada jenazah. Orang dah mati, buat apa nak sebut aib dia kan. Cerita bila dia dah meninggal, siapa pun dia, bila dia dah meninggal, Islam melarang kita untuk mengungkit-ngungkit aib dia. Jangan duk cerita dia ni dulu masa hidup dulu, la ilaha illallah, tak tahu dalam kubur tak apa cerita, berdebar, aku pun tak tahu. Masa hidup punya tahu, la ilaha illallah. Jangan cerita aib orang. Bila dia dah meninggal, biarlah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi nak mengelakkan daripada mencemarkan pandangan orang duk buat cerita, tak apa-apa cerita ni, letak benda berat. Kemudian sunatnya apa lagi? Tutup seluruh anggotanya dengan kain yang nipis. Jangan kain yang berat sangat, tapi selalunya kita tutup ni dengan kain yang besar. Contohnya macam batik lepas kita pakai kan,
ataupun macam-macam kain lah, yang tebal-tebal tu kita letak. Boleh tak ada masalah, tetapi yang sunatnya ditutup seluruh anggotanya dengan kain yang nipis. Nipis tu jangan nipis sangat sampai nampak semua kulit dia tu, jangan. Nipis tu maknanya tutup, tak nampak lah anggota badan dia, kaki sampai kepala tak nampak. Tutup dengan kain yang nipis, yang ringan. Maknanya kita menghormati jenazah itu. Yang ketiga. Yang keempat, sunat menanggalkan kesemua pakaiannya dan meletakkan mayat di atas katil atau seumpamanya yang tinggi daripada lantai, serta menghadapkannya ke kiblat sebagaimana dilakukan ketika nazar. Yang ni jarang kita buat. Bila dah meninggal anak Adam itu, orang Islam itu, saudara mara kita, handai taulan kita, sunatnya jangan letak dia di bawah. Bila kita letak dia di bawah, kita datang menziarah, bontot kita lebih tinggi daripada kepala jenazah tu. Kan? Bontot kita lebih tinggi daripada jenazah. Kan orang selalu sebut, dilihat Perdana Menteri juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Nampak? Kawan-kawan sekerja datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Apa maksud penghormatan terakhir? Kita angkat martabat dia tu, dia dah jadi jenazah. Mungkin masa hidup kita tak berapa cantik hubungan dengan dia. Mungkin kita ada sedikit sengketa yang ada tersinggit hati ke dengan dia. Jadi bila dia dah meninggal, habis dah cerita dunia dia. Kita marah dia macam mana pun, cerita kita dengan dia dah habis. Sebaik-baiknya kalau kita tak puas hati ke dengan dia, kita rasa tak selesa ke dengan dia, hubungan tak cantik ke, bila dengar dia meninggal, terus kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sekurang-kurangnya minta Allah ampunkanlah dia ya Allah. Kemudian dia ni memang masa hidup dingin dengan aku, tetapi oleh kerana dia Islam, aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Kalau dia berhutang dengan aku halalkan. Cek hutang dulu, tengok berapa banyak kan. Kalau RM10 tu rasa senang halalkan kan. Tengok-tengok RM15,000 macam nak halal kan. Wari siapa? Dan Datu tanya wari. Tapi kalau dia berhutang kita RM15,000, kita halalkan, kita dapat first class. Tapi kena ikhlas lah. Kena ikhlas, halalkan. Baik. Sunatnya ambil katil. Kita baca bab nazak kan, baringkan dia macam mana? Kepala ataupun lambung kanan mengarah ke kiblat, ataupun kaki ke kiblat, kepala tu letak bantal, kepala mengarah ke kiblat. Letak macam itulah di atas katil. Jangan kita duk berpegang dengan fahaman tradisi. Fahaman tradisi nenek moyang kita dalam masyarakat Melayu, meninggal je letak kat anjung rumah kan, anjung rumah, baring atas tilam. Boleh, tak ada masalah pun, taklah sampai peringkat berdosa, tetapi menyalahi sunnah. Nampak? Sampai dia nakkan kepada matan terakhir, letak katil, tak kira lah ruang tamu ke ruang mana, letak katil di situ. Tak nak mengarah kiblat pun tak apalah. Kalau kita agak tempat tu tak berapa nak selesa, orang nak lalu lalang, letak. Sebaik-baiknya mengarah macam yang keadaan nazak tu lah. Kita letak dia di atas katil. Itu adalah yang dituntut dalam agama. Kebanyakan masyarakat Melayu kita dia tak buat macam tu kan. Dia letak je bawah macam tu. Kita bagi dia penghormatan, letak katil. Katil bujang tu. Kalau boleh katil queen size, king size terpulang lah. Katil bujang tu pun dah cantik dah. Letak dia di atas katil. Sebab itu yang Nabi buat. Bila Nabi buat macam tu, kita buat, kita dapat pahala. Sebab mengikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Siapa nak buat kerja ni? Tugas ini hendaklah dilakukan oleh mahram yang paling baik dengannya. Mahram yang paling baik dengannya. Ayah contohnya. Siapa yang baik dengan ayah? Isteri dan anak-anak kan. Cantiknya anak-anak lah kan. Dan anak yang paling ayah suka,
Ayah semua suka dengan anak-anak. Mana ayah tak suka dengan anak-anak kan? Mak bapak dia semua dia suka anak-anak dia. Tapi kadang-kadang ada seorang anak yang agak rapat, yang selalu duk berdamping dengan dia. Orang ni adalah terlebih baik dia uruskan. Sebab apa Islam suruh macam tu? Orang yang paling akrab dengan si mati, pasti dia akan ada keperasaan kasih sayangnya, simpatinya tinggi, lebih tinggi kan, tahap kasih sayang itu lebih tinggi daripada yang lain. Dia akan menguruskan jenazah itu dalam keadaan penuh berhati-hati, penuh bersopan santun, menghormati jenazah itu. Orang lain nak buat, tiba-tiba bapak meninggal, kita panggil Pak Imam atau Pak Bilal datang nak uruskan, nak regang sendi dan sebagainya, tidak jadi masalah juga, boleh je kan. Dengan syarat jangan berlainan jantina lah. Tapi yang sebaik-baiknya, mahram yang paling baik dengannya, dialah uruskan. Habis yang ketiga. Yang keempat, baru dia masuk wajib. Dia cerita yang sunat dulu. Sebab yang tu selalu kita terlepas pandang. Kemudian yang dikata tadi, yang tutup mulut dia lupa pula. Dan mengikat dagunya supaya mulutnya tidak terbuka. Jangan pasang dengan face mask. Kan, sekarang musim PKP tak ada masalah tu kan. Face mask lama-lama ambil puak pakai face mask. Dah lah dia masa hidup tak tanggal-tanggal face mask. Dah meninggal nak pakai face mask lagi. Bukan macam tu. Ambil kain yang nipis. Tak kira lah selendang ke serban ke kain putih lah sebaik-baiknya. Letak bawah dagu ni. Tarik pelan-pelan. Jangan tolak dagu macam tu. Saya pernah tengok ada hamba Allah. Bapak dia meninggal. Dia tolak. Merotok-rotok bunyinya. Dia tolak. Diikat tak pandai. Dia tolak. La ilaha illallah. Kita bukan macam tu. Letak bawah ni kain selendang tu. Tarik pelan-pelan ke atas. Bila dah rapat je, ikat di sini. Ikat tak atas bahagian kepala dia tu. Kita nak rapatkan mulut. Sebab bila kita buka mulut tu, dia dah jadi mayat kan, dia dah jadi jenazah. Macam-macam benda bila masuk, semut, lipas dan sebagainya, tutup rapat. Menghormati dia, nak jaga jenazah ini supaya tidak tercemar. Apa pula yang wajib dilakukan kepada orang yang mati? Orang Islam lah. Sunat segera menguruskan jenazah. Segera uruskan jenazah ni pula sunat. Sunat untuk pergi kepada yang wajib. Apa yang wajib? Dengan memandikan, mengafankan, menyembahyangi dan mengebumikannya. Yang ni wajib. Tidak ada kompromi yang ni. Kita orang Islam yang ni kena buat, mau tak mau kena buat. Sebab apa? Ulama Islam telah ijma'. Dah ada persepakatan, keputusan di kalangan ulama-ulama Islam menyatakan hukum keempat-empat urusan tersebut adalah fardu kifayah atas kesemua orang Islam di tempat kematian. Itu sebab nak kena ada pelapis. Kita sekarang takut-takut bila Pak Imam atau Pak Bilal atau Tok Noja yang biasa buat kerja urus jenazah ni kan, mandi, kafan, semualah, mereka ini juga tak lama lagi akan mengikut jejak orang yang dikafankan dari segi hukum adatnya lah kan. Yang nak mengurus jenazah ni umur 60 ke atas kebanyakannya. Jadi itu sebab Jabatan Agama ke Jabatan Mufti ke duk buat kursus jenazah. Bukan saja-saja buat, bukan suka-suka nak buat. Sebab ni yang duk menguruskan ni semuanya otai. Dari segi adat, otai akan pergi dulu. Dari segi adat, dari segi hukum Allah Ta'ala, kita tak boleh campur kan, Allah lebih tahu. Jadi bila yang lama ni dah pergi, tiba-tiba tidak ada pelapis, berlaku kematian, siapa yang nak buat? Namanya fardu kifayah. Maknanya ada je satu kumpulan yang buat, maka terlepaslah kumpulan yang besar itu. Tapi tengok, jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melaksanakan tugas tersebut, maka berdosalah semuanya. Nampak? Berdosalah semuanya. Dengar-dengar je berlaku kematian, orang ni tolak orang ni, orang ni tolak orang ni, orang ni suruh orang ni, orang ni suruh orang tu. Lah sampai ke petang tak ada siapa yang menguruskan jenazah.
Sampai ke sudah, sampai kembung mayat tu. Siapa yang tanggung dosa? Sebab walaupun namanya fardu kifayah, sebaik-baiknya di kalangan kita ni tahu cara nak menguruskan jenazah. Perlu kita buat praktikal? Kalau perlu buat praktikal, seorang kena jadi mayat. Malam ni. Wajib boleh? Oh, dia buat mayat boleh saja. Oh, ada pengalaman. Ada pengalaman. Bila kita baca kitab-kitab macam ni, kita tengok balik, walaupun kita tak pernah buat, insya-Allah kita ada pengetahuan. Ada pengetahuan lain, ada keberanian lain. Ada orang dia ada pengetahuan, dia tidak ada keberanian. Sebab dia takut yang dia buat itu salah. Satu. Yang kedua, dia takut berurusan dengan mayat. Pelik perangai manusia kan? Dengan orang hidup dia tak takut, dengan orang mati dia takut. Sedangkan orang mati tu kita pusing pulah kat mana pun, dia ikut je. Dia dah jadi jenazah pun, dia garang macam mana, dia taiko macam mana pun, misai melentik sampai ke telinga sekalipun, bila dia jadi jenazah, kita tarik nyot-nyot misai tu, dia tak boleh buat apa. Dia dah meninggal, kan? Tapi manusia ni, terutamanya orang Melayu, dimomokkan dengan cerita-cerita dongeng. Bila mati je manusia ni, maka dia akan menjadi hantu. La ilaha illallah. Kan? Buat apa kita nak pegang dengan benda-benda tahyul macam tu? Bila dia mati, maka terpisahlah dia dengan kehidupan dunia. Kembalilah dia ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup ni patutnya insaf. Dia ni dulu kalau dia pandang je orang, sampai orang tergencing-gencing dalam seluar, punya garang, punya orang takut dengan dia ni. Akhirnya ke mana kedudukan dia? Adakah dia menungkat langit? Tak. Akhirnya bila perjanjian dia dengan Allah dah sampai, matilah dia. Bila dia mati, insaf tak kita? Insaf lah. Garang macam mana pun, hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, dunia ini pasti akan ditinggalkan. Beri keinsafan kepada kita, kita uruskan jenazah dia. Ni disebut namanya fardu kifayah. Kalau sebahagian buat, maka sebahagian yang lain selamat. Tapi kalau semua tak buat, seluruh kampung, seluruh taman itu menanggung dosa yang besar, esok bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu guna kita belajar kitab-kitab macam ni, barulah kita ada pengetahuan. Baik. Apa yang wajib tadi? Dia sebut dah kan? Mandi, salah satunya. Yang pertama. Yang pertama, memandikan mayat. Apa dia? Perkara pertama dalam hal mengurus mayat ialah memandikannya. Terdapat dua cara memandikan mayat. Kita tengok. Mandikan mayat itu wajib. Caranya ada dua. Satu, cara yang pertama, cara ringkas yang mencapai maksud mandi dan terlepas daripada dosa. Ini cerita kita nak buat yang wajib je. Ialah menghilangkan najis yang mungkin terdapat di badan, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya. Selesai. Ini cerita tadi, bila kita tidak ada pelapis, tiba-tiba tinggal orang-orang macam kita saja. Macam kita semua, macam saya, macam tuan-tuan, macam muslimat yang ada ni, kita tak pernah uruskan jenazah. Kena pula hari tu, orang yang menguruskan tu outstation, ataupun orang yang mengurus tu baru semalam jadi jenazah, contohlah kan. Kita dah kelang kabut jadinya. Macam mana nak buat ini? Nak menyelamatkan diri kita daripada dilaknat Allah Ta'ala. Allah marah kalau kita tak uruskan ni. Caranya mudah je. Macam mandi dah. Menghilangkan najis yang mungkin terdapat di badan, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya. Dah, selesai. Kita agak-agak ada je najis kat badan dia, kita tekan-tekan perut sikit, keluar je najis kat badan-badan ni, kita tengok ada najis, kita pun bersih-bersihkan, jerus air seluruh badan, kepala sampai kaki, dah selesai. Ini kita nak kena pegang. Bila kita tak ada orang yang nak menguruskan kan, kita tahu setakat tu je, kita buat yang tu. Cara yang pertama. Cara yang kedua, cara paling sempurna yang mengikut sunnah.
Kita ikutlah macam mana Nabi buat kan. Cara paling sempurna yang mengikut sunnah dengan melaksanakan perkara-perkara yang berikut. Apa dia? Cara yang kedua ni. Satu, meletakkan mayat di tempat yang lapang dan tinggi seperti papan atau seumpamanya, dan menutup auratnya dengan kain atau seumpamanya. Letak mayat di tempat yang tinggi. Faham tak keadaan dia? Macam surau kita ada tak tempat mandi jenazah? Ada. Alhamdulillah. Tak semua surau ada. Tak semua surau dan masjid ada. Alhamdulillah tempat kita ada. Macam mana yang kita buat tempat tinggi itu? Itulah sunnahnya. Tapi cerita dulu-dulu. Cerita tahun 60-an, 70-an. Bila seayah meninggal, sewaktu nak mandikan jenazah, si pemandi jenazah akan tanya, anak-anak nak riba ke tak? Dia tanya. Kan? Ulur kaki. Macam tu. Ulur kaki silang-silang. Silang sana, silang sini, silang sini. Baringkan atas kaki anak-anak. Hukumnya makruh. Dia tidak jadi haram. Dia tidak berdosa. Sebab apa? Sebab yang sunnahnya meletak di tempat tinggi. Lawan sunat apa? Mudah je. Lawan sunat makruh. Itu saja. Lawan makruh sunat. Letak tempat yang tinggi itu adalah mengikut sunnah Nabi. Letak atas papan di tempat yang tinggi. Macam yang kita buat. Nampak? Itu kesedaran bila mengaji. Boleh kata kebanyakan surau masjid dah ada buat tempat mandi jenazah di tempat yang tinggi. Sebab apa buat tempat yang tinggi? Kita faham. Bila kita mengaji, kita dah faham. Itulah yang agama tuntut. Itulah yang Nabi buat. Kita buat macam tu, kita sama-sama dapat pahala sebab meneruskan apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Tak apalah kita tak ada papan pun letak atas simen ke, tak ada masalah, atas tile ke, tempat yang tinggi. Mengikut keadaan lah macam mana kita nak buat tu. Macam kat kampung-kampung, setengah tu dia mandi di rumah kan. Mandi di rumah, ada yang terus dia mandi bawa ke katil tu, ada yang mandi dekat pancu air dan sebagainya, terpulang lah. Dia tak jadi berdosa. Ada yang mandi macam dulu lah, ada yang mandi bawa batang pisang. Ya. Kalau keadaannya rendah pun sama dengan yang atas anak tadi. Tapi kalau keadaan yang tinggi tak ada masalah. Memang kat kampung betul. Tak ada nafi kat kampung dulu, kadang-kadang bila anak tak nak riba, dia potong batang pisang. Kat kampung saya pun ada macam tu. Dia potong batang pisang, dia atur batang pisang. Tetap rendah kan? Tetap rendah, dia tak tinggi. Salah ke tak salah? Jangan kata, tiba-tiba pula haram macam mana? Oyang dan marin. Kita main riba, semua pakai riba. Tak berdosa ceritanya. Cuma tak mengikut sunnah. Jangan duk jadi kontroversi kan? Ikut sunnah, letak di tempat yang tinggi. Macam kita buat sekarang di surau dan di masjid. Alhamdulillah. Kita dah buat benda tu. Teringat Tuan Haji cakap batang pisang. Kat kampung saya pun memang itulah ceritanya dulu. Letak atas batang pisang. Dia guna jatuh batang pisang tu seorang dengan. Ya. Lepas tu dia ada pula dalam pantang larangnya. Betul. Masa ambil batang pisang tu, bukan boleh main tebang macam nak buat rakit. Tebang buat rakit suka kita ni. Cara ambil dia tu dah masuk khurafat pula dah di situ kan. La ilaha illallah. Orang Melayu kan, orang Melayu. Tapi okey, bila kita zaman itu berubah, kita makin membesar kan, kita mengaji kat surau masjid, kita nampak benda-benda ni, yang patut tinggal lah kan, yang patut pindah tinggal. Orang Melayu ni dia karut kan. Bila susung jenazah tu kan, usung jenazah nak bawa pergi ke kubur, dulu berjalan kaki, mana ada van-van ni, jauh mana pun jalan kaki. Anak-anak mana ni menyusup cepat bawah kaunter. Orang Perak, anak-anak pun menyusup lah seorang bawah kaunter. Apa tujuan menyusup tu? Supaya lupakan jenazah tu, tak rindu sangat. Dah tentu bapak dia memanglah dia rindu, la ilaha illallah. Kan? Menyusup lah 1000 kali pun dia teringat situlah tu ayah dia, tu mak dia. Itu ayah yang membesarkan dia. Itu ibu yang mengandung dan melahirkan dia. Ibu yang menyusukan dia. Seluruh hidupnya diselimuti oleh kasih sayang ibu dan ayahnya. Tiba-tiba Tok Sidang suruh menyusup. Lepas tu budak ni teringat juga, pergi ke kubur ambil tanah, boleh mandi dengan air tanah. La ilaha illallah, punyalah karut. Tak habis dengan benda khurafat kan. Tak payah duk buat lah benda-benda macam tu. Bila rindu kepada ibu dan ayah,
masuk jadi ke alam barzakh, ke bumi kan pukul 5 petang ke 1 tengah hari ke 10 pagi, bermula lepas maghrib tu kita bacalah bermula daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, Allah ganjarkan pahala kepada kita, minta pada Allah, aku hadiahkan seluruh pahala ini ya Allah kepada ibuku, kepada ayahku, suamiku, isteriku, anak-anakku. Kan, itulah yang kita buat. Sebab cuba kita baca malam pertama di alam barzakh. Baca bab malam pertama di alam barzakh. Wih, tak lepas nak baca kitab tu, tak lepas nak baca bab tu kan. Kita duk bayangkan, aku juga adalah orang yang sedang menanti saat untuk menempuh malam pertama itu. Masya Allah, subhanallah kan, menginsafkan. Cerita bab kematian ni menginsafkan. Saya duk baca ni kan, duk baca ni, dalam hati tu debak. Aku salah seorang yang akan berada di tempat ni. Bukan makna saya baca ni, tuan-tuan semua akan berada di tempat ni. Saya mungkin taklah kot. Tak mahu dia, semua kita adalah ahli yang menunggu masa sahaja. Nombor ahli dah ada, angka giliran dah ada. Cuma bila, di mana dan bagaimana, itu sahaja. Pokok pangkalnya kita sama sahaja akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Letak di tempat yang lapang dan tinggi dan menutup auratnya dengan kain atau seumpamanya. Nak mandi jangan mandikan jenazah macam kita mandi, kan? Masuk bilik air, berdebar, kunci pintu, pap, sangkut towel kan. Itu biasalah kan. Budak-budak lah kita yang tua tengok panggil macam tu. Kan? Budak biasa mandi macam tu. Walaupun dia dah nama jenazah, aibnya kita jaga, auratnya kita jaga. Tutuplah dia dengan kain. Tutup kain tu maknanya dia punya bentuk tubuh tu pun jangan sampai terserlah bila dijirus air tu. Biar kita berhemah, berdisiplin. Kena disiplin sungguh nak mandikan jenazah ni. Cara yang kedua tadi kan, satu. Yang kedua pula, orang yang memandikan mayat hendaklah mendudukkannya di tempat mandi dengan keadaan condong ke belakang. Tinggikanlah kan. Kalau nak suruh duduk, duduk diam. Mana boleh duduk, dia dah jadi jenazah kan. Kita dudukkan dia, kan kita tinggikan. Tempat mandi jenazah tu kan boleh kita tinggikan kan. Kita condong ke belakang. Kepala mayat disandarkan ke tangan kanannya. Tangan kanan siapa? Tangan kanan orang yang mandi lah, bukan tangan kanan mayat. Jangan kita ambil tangannya pula, kita letak macam tu. Sandar, tak boleh. Tangan orang yang mandikan tu. Dia ada seorang juru mandi kan, yang jurus lain. Dia angkat, dia letak atas tangan kanan dia macam tu. Sebab apa? Si pemandi ni cerita si pemandi. Manakala tangan kirinya mengurut perut mayat dengan tekanan yang kuat. Yang kuat bukan kasar. Kena ingat tu. Tangan kanan dia pangku kepala jenazah mayat ni, tangan kiri dia urut ke bawah. Urut ke bawah. Tekanan yang kuat. Sebab apa tekanan yang kuat? Supaya najis yang mungkin ada di dalamnya keluar. Tuan-tuan ramai yang pernah mandikan jenazah kan? Tahu keadaan dia macam mana kan? Bila kita tolak dengan kuat dan mengikut urutan yang betul, kita akan nampak banyak najis yang keluar. Tolak dalam keadaan kuat tetapi jangan kasar. Kemudian balut tangan kiri dengan perca kain atau sarung tangan untuk membasuh kedua-dua kemaluannya. Yang ni pun kena faham. Sekarang ni kita dah ada sarung getah kan? Kan tukang mandi jenazah dah ada sarung getah. Maksud sarung getah tu, bersihkan kedua-dua kubul dan duburnya. Kita nak bagi jenazah ni pergi ke alam barzakh, masuk je ke alam kubur dalam keadaan tidak menanggung najis. Maknanya tidak ada najis yang melekat dalam badan dia. Bersihkan mulut dan 2 lubang hidungnya dan seterusnya ambilkan wuduknya sebagaimana orang hidup berwudu. Putik kapas tu kan? Kita guna putik kapas, kita cuci telinga, kita cuci hidung dia. Cuci itu cuci dalam keadaan lemah lembut. Jangan kita cuci itu macam kita korek telinga cucu kita. Kan? Sengit-sengit macam tu. Korek. Bukan, lembut je. Sebab kalau kita dengar suara kesakitan mayat ni,
maka mayat ni tidak berjaya dimandikan. Kalau kita dengar dia punya jeritan, kita tolak je sikit kat hidung dia, contoh dia cakap macam tu kan, confirm lintang pukang dengan Pak Imam sekali tinggal jenazah kat situ kan. Tetapi sebenarnya dia juga ada rasa sakit yang amat sangat. Buat pelan-pelan dengan lemah lembut dalam keadaan kita menyayangi dia dengan penuh kasih sayang. Ini disebut hidungnya, ambilkan wuduknya sebagaimana orang hidup berwudu. Ambilkan dia wuduk lah. Kita nak serahkan dia seterusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Ni cerita selama-lamanya, pergi yang tak akan kembali. Itu adalah mandi yang terakhir dia di atas dunia. Bila pula dia nak mandi? Bangkit di padang mahsyar besok, penentuan ke mana akhirnya, syurga atau neraka. Ke neraka pun dia mandi dengan air neraka lah. Kalau dia masuk ke syurga, subhanallah, pilihlah mana-mana sungai, mana-mana perigi, mana-mana air terjun, mana-mana air yang dia nak mandi, pilihlah. Allah akan bagi jam tu juga. Tiba-tiba duduk ke dalam syurga, rasa macam nak berenang kat lautan Atlantik lah, contoh kan. Tiba-tiba tengok dia di tengah lautan Atlantik lah kan. Lemah dah, tak lemah, mana ada mati dah masa tu. Tak lemas, dia boleh berenang-renang di lautan Atlantik, dikelilingi oleh bidadari-bidadari syurga. Hebat syurga ni kan. Macam mana nak dapat? Macam ni tuan-tuan duduk di dalam majlis ahli-ahli syurga, alhamdulillah kan. Kemudian yang ketiga, membasuhkan kepala dan mukanya dengan sabun atau dengan sesuatu yang boleh membersihkannya. Ini kita faham, kita pakai sabun kan, muka tangan dia sabun dengan cara yang lembut juga. Sikatkan rambutnya jika ada. Kalau dia botak tak payahlah sikat kan. Nak sikat apa kalau dia ada rambut, sikatlah kan. Dan meletakkan semula rambut yang tercabut untuk dikebumikan bersama-samanya. Yang ni payah nak sedar lah kan. Kalau kita sikat tu, kalau dia tercabut, dia pergi kita tak nampak, tak apalah, tak jadi masalah. Tapi kalau kita sikat tu nampak dia gugur, kita ambil letak balik bersama-sama dengan jenazah tu, supaya dia pergi dan menghadap Allah Ta'ala ni, masuk dalam kubur nanti bersama-sama dengan seluruh anggota badan dia yang semasa dia meninggal. Yang keempat, mandikan keseluruhan sebelah kanan bahagian hadapan badan mayat selari dengan mukanya. Kanan dulu. Biasalah kanan dulu lah, macam kita ambil wuduk, kanan dulu kan. Kemudian keseluruhan sebelah kiri bahagian hadapan badan juga, depan juga, sebelah kiri. Seterusnya mandikan pula bahagian rusuk kanannya selari dengan tengkuk, dan diikuti rusuk sebelah kiri juga selari dengan tengkuk. Ni kita dah faham. Kalau kita yang biasa mandi jenazah, kita tahu dah. Mula depan, lepas tu rusuk macam ni kan. Dari sini bawa ke sini, kemudian dari sini bawa ke sini. Macam itulah. Kanan kiri. Dengan cara demikian meratalah air ke seluruh tubuhnya bagi kali pertama. Rata dah. Kali pertama tu dah rata dah. Kemudian sunat pula diulang sebanyak 2 kali untuk mencukupkannya sebanyak 3 kali. Ini sunnahnya begitu. Campurkanlah sedikit kapur barus dalam air mandi yang ketiga itu sekiranya mayat tersebut tidak dalam berihram. Maknanya boleh masuk bau-bauan. Kapur barus tu kan bauan kan. Dengan syarat jenazah itu bukan dalam berihram. Kalau dia berihram, orang berihram, salah satu pantang larangnya apa? Tidak boleh memakai bau-bauan sesudah dia berniat ihram. Jadi kalau dia dalam ihram tak boleh. Hal ini berdasarkan hadis. Kita tengok mafhumnya. Yang bermaksud daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami yang sedang memandikan jenazah putri baginda. Lalu baginda bersabda, mandikanlah dia dengan air biasa dan air bidara sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih daripada itu. Sekiranya kamu melihat ia perlu dilakukan sebanyak itu, mandikanlah dia pada jerusan yang terakhir dengan air kapur barus atau air yang dicampurkan sedikit kapur barus dengan memulakannya pada bahagian kanan dan anggota wuduknya. Nampak? Nabi suruh mandikan putri baginda dalam keadaan macam tu, air bidara, air kapur barus. Bukan saja kita buat-buat. Bidara, kapur barus tu bukan saja kita buat-buat. Itu sunnah Nabi. Nabi buat macam tu.
Jika mayat tersebut dalam berihram, mandikanlah dia sebagaimana orang yang lainnya dengan air tanpa dicampurkan kapur barus atau dengan sesuatu yang berbau harum. Dalam dia berihram tak boleh campur apa-apa. Benda-benda yang bau wangi ni tak boleh. Hal ini berdasarkan hadis mafhumnya yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang lelaki dicampak oleh untanya. Ni cerita yang nak kaitkan dengan orang ihram ni. Seorang lelaki dicampak oleh untanya dan dipijak tengkuknya, lalu mati sedangkan dia dalam berihram. Cerita sahabat Nabi, ada yang dicampak oleh unta ni pijak tengkuk dia, dia mati sedangkan dia berihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia dengan air biasa serta air bidara dan kafankan dengan 2 helai kain. Jangan sentuhkannya dengan wangi-wangian dan janganlah tutup kepalanya. Nampak? Orang dalam ihram tak boleh tutup kepala. Kemudian tak boleh pakai wangi-wangian. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan rambutnya melekat. Bangkit esok di padang mahsyar, rambut dia sama macam ketika dia berihram tu. Hebat dia sebab dia sedang berihram. Dalam riwayat yang lain sambil mengucap talbiyah. Dalam riwayat yang lain Nabi cakap dia bangkit je besok di padang mahsyar, dia pun mengucap labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sampai habis. Sebab dia di dalam ihram. Orang dalam ihram tak payah kapur barus, air bidara sahaja, kemudian tak payah letak minyak atar dan sebagainya, minyak wangi tak payah sebab dia di dalam ihram. Kita habis ni sikit lagi. Mayat lelaki wajib dimandikan oleh orang lelaki. Clear, yang ni tak payah ulas panjang-panjang, faham? Dan mayat perempuan oleh orang perempuan sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang lalu. Bagaimanapun harus bagi lelaki memandikan mayat isterinya. Boleh. Sejarah kematian anak Nabi, puteri Nabi Sayyidatina Fatimah Zahra, kan? Siapa yang mandikan dia? Sayyidina Ali dan anak-anaknya Hasan Husain, kan? Harus bagi lelaki memandikan mayat isterinya dan perempuan memandikan mayat suaminya. Maknanya boleh. Isteri nak mandikan jenazah suami, boleh. Suami nak mandikan jenazah isteri, boleh. Ada keharusan di sana. Jika tidak ada yang memandikan mayat perempuan melainkan lelaki bukan mahramnya, atau tidak ada yang memandikan mayat lelaki melainkan perempuan yang bukan mahramnya, tak ada yang nak boleh mandikan. Lelaki pun tak ada, mahram pun tak ada, maka dalam kedua-dua keadaan ini gugurlah tuntutan mandi. Tak payah mandi dah. Kalau berlaku macam tu, tak ada orang yang nak mandikan, mahram pun tak ada, lelaki pun tak ada dalam kampung tu, perempuan pun tak ada bagi jenazah perempuan, maka masa tu gugur tuntutan mandi jenazah. Jadi macam mana? Dan hendaklah menggantikannya dengan tayammum. Selesai. Kan, nampak cantik dah Islam ni? Cantik. Indahnya Islam kat situlah. Islam bukan bagi kita menyusahkan, Islam bagi kita memudahkan. Cukuplah gantikan je dengan tayamum. Tujuan disyariatkan mandi mayat ialah untuk memuliakan dan membersihkannya. Itu tujuan dia. Nak memuliakan mayat tu, nak bersihkan dia, kita nak kembalikan dia ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia dihormati, dia dimuliakan oleh manusia seluruhnya yang berdamping dengan dia. Kemudian biarlah dia pergi di dalam keadaan dia bersih dan suci. Tu tujuan dia. Hukumnya wajib. Nampak? Hukumnya wajib bagi semua mayat Islam melainkan mayat orang yang mati syahid dalam medan peperangan sebagaimana yang akan dijelaskan. Orang mati syahid kena ke? Kita baca dalam ni bab yang akan datang, dia cerita orang mati syahid macam para syuhada di medan Uhud, kan? Syuhada di mana? Semua peperangan lah, peperangan Tabuk ke, peperangan Hunain ke, peperangan. Dan hari ini pun syuhada di bumi Palestin itu, dia berdepan dengan Zionis laknatullah, kan? Israel laknatullah ni, dia mati syahid dalam nak mempertahankan bumi Al-Quds ini, bumi Palestin ni. Dia gugur syahid. Macam mana nak menguruskan jenazah orang yang mati syahid, kita akan bincangkan pada tajuk yang akan datang, insyaAllah. Kita akan masuk kepada tajuk seterusnya lepas ni, mengafankan, insyaAllah. Ada soalan Cikgu Mizi? Tak ada?
Tak dengar. Okey, Syekh. Solat jenazah juga pada hari Jumaat. Adakah hari Jumaat dia terlepas ke sesi subuh ataupun ada hari-hari lain yang dia akan terlepas sesi subuh? Mana siapa meninggal hari Jumaat lepas azab kubur? Baik. Cantik soalan tu. Siapa yang meninggal hari Jumaat terlepas azab kubur? Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Clear. Siapa meninggal hari apa pun, tetapi kalau meninggal hari Jumaat, Jumaat itu adalah penghulu bagi segala hari. Yang menyelamatkan dia daripada azab kubur ialah amalan soleh dia, bukan hari dia meninggal. Kita tak nak sebut orang-orang yang meninggal hari Jumaat ni siapa kan. Nanti kalau sebut dia jadi isu sensitif. Tapi tak ada pun satu syarah yang jelas mengatakan hari Jumaat ini kalau kita meninggal lepas azab kubur. Oh, kalau macam tu mudah sangatlah kan. Mudah sangatlah. Walaupun dia ni kaki maksiat, walaupun dia ni tidak pernah solat, walaupun tak pernah buat amal ibadah, tiba-tiba mati hari Jumaat, maka selamatlah dia daripada azab kubur. Tak jadi macam tu. Meninggallah hari apa pun, cumanya hari Jumaat itu adalah penghulu bagi segala hari, hari kebesaran orang Islam. Mudah-mudahan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nak menyelamatkan dia daripada azab kubur, amal dia semasa dia hidup. Apa yang dia buat, hak-hak Allah adakah dia tunaikan? Hak dia sesama hamba adakah dia tunaikan? Hidup di atas dunia ni adakah dia berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun dia ikut suka kepala dia je? Kalau orang yang betul-betul amal solehnya dengan Allah Taala, mudah-mudahan selamatlah dia daripada azab kubur. Benda ni kena jelas. Itu sahaja. Okey. Kalau orang ramai menyembahyangkan jenazah dia, penuh satu masjid, itu tanda-tanda orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika hidupnya ada benda yang dia buat yang memang Allah suka. Ataupun ketika hidupnya memang dia banyak melakukan perkara-perkara yang tidak mengundang murka Allah Ta'ala. Bahkan di kalangan manusia suka dengan dia. Bila kita sembahyang jenazah dengan nampak orang ramai, itu tanda-tanda awal dia ini orang yang di sisi Allah ada posisinya yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu kita akan sambung pada minggu yang seterusnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.